Assalamualaikum. Okay, saya tengah setting button live ni. Okay. Makin lama saya dah pandai setting. Alhamdulillah. Tapi still tak best. Sekejap Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai Mas Rally. Tu bibik saya tengah bersihkan luar. Okay. Settle. Okay tak? Jauh sikit. Okay. Hai Firdaus Rahman. Hari ni hari apa? Ahad. Nana Beauty. Waalaikumsalam Ain. Hai Tina Manaf. Saya just sebut nama-nama yang saya nampak yang keluar dekat sini. Hai Kak Long Syahril. Ku Syahril. Panggil apa? Kak Long je. From Langkawi. Hai Azhar. Saya tak panggil Puan Azhar lah sebab Azhar selalu tonton saya punya live. Pagi-pagi ni saya actually sedang mengemas. Ada urusan lagi. Sama-sama kemas. Dah siap kemas. Tengok jam. Okey, dah 8:30. Sarung apa yang ada? Terus tekan button live. Tengah sarapan. Syazri, sarapan apa tu? Sedapnya, saya tengah lapar. Umi Nur, waalaikumsalam. Nabziyah, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nani pun ada. Saya tak panggil dia Kak Nani, saya panggil Nani Comelote. Kak Nani, pergi kerja. Aku susah kalau kakak konten ni tengok aku buat live. Muhammad Ismail. Ya, saya ada apa? Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Pagi semalam. Walau, Noh Hafiza. Nak saya cakap lagi ke? Itu tajuk stres. Okey, kenapa Noh Hafiza suka? Saya rasa ramai yang suka bila tajuk stres sebab dekat dengan kita. Stres, satu perkara yang orang tengok macam stresnya stres macam tu. Tapi itulah yang paling dekat dengan kita, manusia. Semua orang ada stres masing-masing. So semalam saya ajar siapa yang tak berpeluang, nanti sekejap lagi boleh tengok balik yang live semalam, pagi semalam. Saya tak buka aircon, tak buka apa. Nampak sangat saya memang sekejap sebab saya tengah berpeluh ni. Okay. Thank you, tunggu. Stress is real. Itu yang saya nak cakap. Kan? Stress is real. So, kita jangan deny lah bila kita stress. Hidup dalam denial pun adalah stress. So, cara nak, hari ni saya sebenarnya nak, tajuk saya tadi patutnya cara nak lepaskan stres. Tapi saya kata, okay, tak apalah. Setiap orang berhak tentukan masa depan sendiri. Means, kalau kita rasa yang kita hidup sekarang ni penuh stres, penuh tekanan. Stres tu ada banyak masuk lah sebab stres tu bahasa Inggeris kan. Stres tu boleh menekan. I want to stress this point. Macam tu. Tapi stres yang biasa kita guna, yang biasa kita faham, yang ramai orang faham ialah tertekan. Kita hidup dalam tekanan. Tekanan tu satu perkara yang sebenarnya korang, saya nak share lah. Saya nak share boleh tak? Korang dah tengah button share belum? Amin, amin. Doakan saya, amin. Terima kasih banyak. Sahabat tadi doakan saya. Terima kasih banyak Kak Azmaria. Thank you. Thank you, team. Tim saya sentiasa setia. Walaupun saya tak tahu. Hi, from Thailand, Krecha Iskandar. Ni you punya first time ke? Allahu Akbar. Nik Suryani. Terima kasih banyak follow. Waalaikumsalam. Nilawati. Okey. Kalau that's why tajuk hari ni, setiap orang berhak tentukan masa depan masing-masing. Kalau kata stresnya hidup aku sekarang, so why not you pilih untuk keluar dari kehidupan sekarang? Bukan saya kata suruh bunuh diri. Bukan okeylah keluar dari kehidupan ni lah. Fahamkan maksud saya. Contoh, dia sebenarnya ada
nanti saya akan cerita kenapa dia tak boleh cerita sangat lah sebab benda tu akan membuatkan pihak lain terasa tau. Tapi saya nak beritahu, stres ni kadang-kadang dia buatkan kita down, kadang-kadang stres ni buatkan kita bersemangat. Faham tak? That's why bila kita dah berjaya capai apa yang kita nak capai, kita berjaya naik dari level 1 ke level 2 ke level 3, antara manusia-manusia yang kita kena berterima kasih. Akak nak Fendi. Itulah bos saya tahu Kak Azmaria. Ini rupanya jenama Fendi Diorang ni ciplak lah ni. Saya tak beli bantal Fendi tau. Salah. Betul. Ini rupanya beg Fendi yang tu saya nampak kawan saya pakai. Saya pun tak tahu jenama apa. Kan saya tak berapa nak bijak kan tentang brand beg ni. Tapi memang dia pakai. Saya kata, trending sekarang. Mata hantu. That's why perabot pun follow. Tapi saya beli ni bukan sebab pasal mata ni sangat. Saya beli ni, iklan. Saya beli ni sebab kain dia. Kain dia sangat kuat, sangat kukuh. Saya suka material. Saya tak kisahlah apa jenama kan. Terusi ni pun best. Okey, sambung. Stres ni kadang-kadang akan buatkan kita makin naik dan makin dapat capai apa yang kita nak, dan kita kena berterima kasih dengan manusia-manusia yang buatkan kita stres. Kita kena berterima kasih. Nampak tak kita sebagai manusia? Waalaikumsalam Muhammad Nasrul. Kena berterima kasih, belajar, ajar diri kita berterima kasih kepada semua manusia. Tak kira manusia-manusia, saya panggil manusia, orang-orang. Orang-orang kalau anak saya panggil, tu anak saya pagi-pagi dah bangun. Orang yang puji kita, yang bagi kita semangat, yang bagi kita nasihat yang bagus, nasihat yang dengan penuh kasih sayang, of course kita memang akan kena selalu berterima kasih. Bahkan kita kalau ada masa untuk kita balas jasa dia, walaupun bukan berjasa dengan tindakan, tapi berjasa dengan kata-kata, berjasa dengan kasih sayang, aura dia tu. Sesekali kita balas dengan hadiah, kan kalau kita mampu. Sesekali kita balas dengan masakan-masakan yang sedap kepada orang-orang yang memang banyak jasanya kepada kita, sama ada mereka sedar atau tak. Dan apatah lagi kita kena balas dengan doa. Kita doalah orang-orang yang banyak buat baik dengan kita, banyak doakan kita ni. Saya doakan, sebab tu saya yakin orang yang follow saya, orang yang selalu follow live saya ni, korang ni adalah orang-orang yang positif. Bukan saya saja, kalau korang rasa saya orang yang positif, korang lah yang naikkan semangat saya. Korang lah yang buatkan saya semakin positif dari hari ke hari. Korang jugalah yang, of course lah my husband, sebab husband saya yang paksa saya buat apa yang saya tengah buat ni. Tapi korang jugalah yang buatkan saya pandai. Pandai setting live. Saya dulu tak pandai tau. Saya bukan tak pandai, saya tak nak pandai. Saya tak minat. Saya bukan orang yang minat benda-benda yang teknologi ni. Tapi bila orang paksa saya, bila kita terpaksa, sebenarnya itu adalah bagus. Sebab lama-lama kita akan jadi pandai. Saya pandailah setting tripod ni. Saya dah ambil tahu sebab saya tak nak menyusahkan orang dulu. Waktu saya mula-mula live, stres tau. Stres kat mana tim saya kena datang rumah. Kena tolong saya setting. Kena tolong saya. Macam lama saya fikir, perlu ke dia orang ni? 2-3 orang datang rumah. Baiklah dia orang buat kerja kat office. Kat office banyak lagi kerja kan. So nak kena jaga saya. Yelah of course lah dia orang kena jaga sebab saya director. Tapi saya rasa macam tak perlu kot. Saya rasa saya kena belajar. Daripada waktu tu saya ambil keputusan, rupa-rupanya senang je. Nampak tak semua benda. Ya betul, kita kena berterima kasih dengan Tok Siti Suhaida marah betul tu. Dia panggil Toksin. Ya betul, Siti Suhaida saya tak menafikan lah. Kadang-kadang ada manusia-manusia ni sangat toksit. Dia toksit. Tahu toksit? Dia macam racun. Toksit tu kalau kau minum racun mati tau. Actually, kenapa kadang-kadang orang dah marah sangat? Dia ni toksit betul lah. Sebab dia boleh membunuh jiwa manusia. Dia boleh membunuh semangat kita nak berjaya. Dia boleh membunuh elok-elok kita hidup dengan aman damai, tenang. Tiba-tiba kata-kata dia tu buatkan kita macam hari-hari menangis. Buatkan kita rasa macam down. Buatkan kita rasa macam tak yakin diri. Tak jadi diri kita sebenar. Tak happy go lucky. Buatkan kita rasa tak selesa dengan hidup kita. Kan? That's why diorang ni sometimes ada orang gelar toksit. So korang nak jadi toksit ke? Korang nak jadi penawar? Sebab toksit racun. Racun lawan dia penawar. Korang nak jadi mana satu? Dan saya pernah cakap, bukan saya selalu cakap. Saya pernah cakap dengan tim saya, semasa tu saya maybe dah geram sangatlah.
Saya cakap umum. Saya kata, korang memilih, korang nak jadi Muhriz, korang nak jadi tim yang untung kepada syarikat ke? Atau korang nak jadi liability? Liability company. Korang tentukan diri korang. Muhriz, toksik jangan layan terus. Betul Remy. Muhriz tak mau macam gini. Pergi main dengan bibik sana tu. Tu bibik tengah main air tu. Muhriz belum mandi kan? Pergi main air lepas tu mandi. Nyanya. Muhriz ngada-ngada. Muhriz kalau cakap macam tu ngada-ngada kan? Nyanya. Tak ada maknanya. Okey, jajak anak saya. Anak saya kalau guna bahasa kan nak bayi-bayi tu, dia maksud dia nak jadi bayi. Tak mau layan sangat. Muris. Abi! Ami panggil Abi sekejap lagi. Dia takut dengan Abi dia je. Okey, sambung. Nanti lupa. Kita kena berterima kasih dengan orang yang jadi toksik dalam hidup kita sebab saya tak mau cerita lah. Tapi antara sebab kenapa saya fokus sampai sekarang, dia kurus gemuk lagi. Sebab saya punya masalah sekarang kurus gemuk. Kalau masalah korang kaya ke susah dengan kaya, korang fokus kat situ. Supaya korang lagi kaya. Saya pula, saya punya isu sekarang ialah nak kuruskan badan sebab saya tengah gemuk. Dia masing-masing. Masing-masing punya isu. Lepas tu saya selalu cakap pasal benda yang saya nak fokus. Saya nak fokus untuk kurus. So, antara sebab kenapa saya still fokus kepada apa yang saya buat. Even semalam saya cerita, adik saya datang rumah. Saya dah lama tak jumpa adik saya tu. Saya ada adik perempuan seorang kan, saya panggil dia Siti. So, Siti datang rumah. Lepas nak dengar cerita saya. Suruh dia live, insyaAllah. Nanti saya suruh dia live. Remy tunggu dia besar sikit. Nanti kalau dia live sekarang ni pun, korang tak faham dia cakap apa. So, dia datang rumah. Muris, dia datang rumah. Dia punya terkejut tau dengan saya punya, yelah satu dia dah nampak saya kurus lah. Nampak saya kan sebelum ni kan mok-mok sangat kan. Kedua, saya tengah nak masak makan malam saya. Masa tu pukul 6. So saya masak makan malam saya masak apa tau? Saya masak salmon. Saya masak salmon, dia kata, "Huyo, sejak bila?" Dan dia bukan excited dengan salmon tu. Dia salmon pun dia excited lah, sedap kot. Tapi dia excited dengan sepinggan penuh salad. Salad yang saya dah sediakan untuk makan malam saya. Plus satu pinggan lagi timun Jepun. Siapa tahu timun Jepun? Timun Jepun yang keras-keras tu. Yang rangup-rangup tu. Sedap gila. Korang nak tekan button share belum? Lanjutlah love. Saya tengok kat sini tahu. Korang punya berseri serius. Oh lah Liza. Saya berseri bukan apa. Saya tepek bedak tadi sikit. Sebab semalam tak tepek bedak langsung. Tadi saya kata bedaklah sikit. Nanti asyik muka jerawat, jeragat semua tu kan. Okey, sambung. So adik saya kata, "Wuyo, kau ni betul-betul dah berubah ni Kak Ngah." Sebab pemandangan macam tu, dia susah nak tengok tau dalam hidup saya. Saya sangat suka manisan, saya sangat suka buat nasi goreng, saya sangat suka goreng pisang. Tu saya punya sarapan. Selalu datang sarapan lah. Bila makan malam lagilah. Sayang, Umi sayang. Tak awak ni nak kena keluar ni. Umi tak boleh dengan awak ni. Nak handphone. Tak mau handphone, Abi tak bagi. Bibi, ambil adik jap. Dia daripada tadi mengacau. Tu uncle auntie. Nampak? Ramai tengok adik. Nampak tak adik? Adik nak cakap apa? Cakap hai. Ni malah layan lah. Handphone. Jom. Kita ada handphone. Memang tak ada handphone. Kakak abang pun tak pakai handphone dah hari ni. Ni hari sekolah. Sorry iklan. So, saya senyum je lah. Saya kata, biasalah aku dah tengah semangat ni. Saya katakan. So, memang dia pun terkejut. Betapa betul lah Kak Ngah, kau ni memang confirm fokus ni, aku tahu ni. Sebab saya orang yang kalau saya nak, saya memang akan buat. Ni bukan anak saya kacau, ni brown. Brown pula kacau. Kucing. Siapa suka kucing? Ni kucing paling garang ni kat rumah ni. Dia nama dia Brown. Dia kena keluar sebab Brown ni sangat suka berak dekat sofa. So sofa saya selalu berbasuh. Jangan risau sebab sofa tu ada tahi sikit je terus basuh. Basuh terus. Kita dukung tu lah. Tutup pintu sian. Okay, kasih Dik. Okay. So, adik saya kalau nak, siapa macam saya? Kalau korang nak, korang memang boleh buat. Suami saya pun selalu cakap macam tu kat saya. Abang tak risau bini tengah gemuk sekarang. Sebab abang tahu kalau Bi kata Bi nak kurus, Bi memang akan kurus. So, that's me. Sekarang saya memang fokus untuk jaga makan. So apa yang saya makan semalam dan hari-hari sebelum ni selama seminggu setengah, 2 minggu ni adalah salad. Saya ajar korang lah siapa nak join saya.
Saya mula-mula buat kajian dulu. Saya darah O, so saya tak boleh, saya kena kurangkan karbohidrat. Alhamdulillah, saya bukanlah orang yang sangat suka karbohidrat, kecuali roti. Saya kalau pergi hotel pun saya tak akan ambil nasi lemak, nasi goreng tu tak akanlah, bukan sarapan saya. Saya akan ambil roti dengan butter, dengan sometimes saya buat omelette. So itu makanan saya dan salad. Tapi kalau nasi tu tak berapa. Saya punya makanan sekarang ialah salad. Saya letaklah apa-apa fish ke. Saya letak kebanyakannya ikan lah. Saya tak berapa suka ayam. Saya juga tak boleh sangat makan daging. Plus daging susah nak prepare. Lambat masak, buang masa kan. Kalau daging tu saya akan makan di luar. Kalau kat dalam rumah ni sangat jarang masak daging. So mostly masak ikan sebab ikan ni dia senang masak, cepat, jimat masa. So letak ikan, letak apa-apa, lada sula ke lada hitam ke, letak oregano semua tu, tuang kat situ, letak garam sikit, saya suka garam kasar, ambillah garam kasar tu letak, makan. Itu saya punya makanan sekarang dan Alhamdulillah saya dah fokus jaga makan macam tu selama hampir 2 minggu. Korang, jom kita jaga makan. Nak tahu tak kenapa? Saya punya eczema kan, saya dah lama tak taruh ubat tau. Saya dah lama tak guna steroid. Baru saya perasan. Adik saya tegur semalam, mesti tak gatal lagi kan? Dah tak ada garu-garu depan aku. Betul lah. Betul lah sebenarnya korang. Kita adalah apa yang kita makan. Memang betul salah saya selama ni. Sebab saya ikut sangat saya punya kesukaan makan manis. Ikut sangat kesukaan saya makan. Mak mentua saya hantar tapai. Dia tahu saya suka tapai. Dan saya, of course saya akan hargai apa yang orang bagi pada saya. Especially orang tua saya, mak ayah saya, mak mentua saya. So saya makan, tapai tu saya makan. Sebab cara saya hargai orang tu tak perlu orang tu tahu. Ni live bukan mak saya tengok pun. Tapi saya tahu Allah tengok cara saya hargai orang. So saya makan tapai, tapi sikit. Saya buka satu tapai besar kan. Saya share dengan bibik-bibik semua. Bibik saya dah cukup makan 3 slice ni. Lagi 3 slice bibik habiskan seorang satu. Bibik ada 3 kan. Si Fendi tu asyik pandang makak mak dengan mata. Kak Zamaria ni mesti suka Fendi. Saya tak pandai lagi tahu beli barang Fendi. Saya rasa suami saya ada satu je beg Fendi. Itu pun bukan dia yang beli. Itu pun hadiah kawan-kawan masa birthday dia tahun lepas. Saya tak pandai Fendi. Tapi betul lah mata garang tu jenama Fendi Saya suka LV sebab LV walaupun dia canvas, saya suka yang canvas tu je. Saya tak, so far saya tak ada lagi beg kulit LV, tak ada. Pertama, saya tengok dia mahal. 2, beg kulit. Beg kulit ni dia akan ada satu masa dia akan ada rosak sikit kat ujung tu. Sebab dia macam Chanel. Chanel is semua kulit kan, semua kulit. So dia akan rosak kat hujung tu. Saya rasa macam bazirnya dah lah mahal, dia akan rosak. Tak kira lah after 6 years ke 7 years ke dia akan rosak. So kalau canvas, LV is from canvas. Saya tak ada LV nak tunjuk ke korang apa itu canvas. Canvas, dia punya material dia tahan lama. Padahal beg pertama saya, tak silap saya, LV. Yang suami saya belikan saya kat Singapura dulu. Berapa tahun lepas lah, 8 tahun lepas ke apa, tak ingat lah. Tahan sampai sekarang. Sampai sekarang saya pakai. Itu yang saya suka LV. Kan? Okay, ramailah suka. Ada yang suka Fendi, ada yang suka Gucci. Macam-macam sorry Kita cakap sikit pasal brand sikit je tadi kan. Okay, so terus kepada stres. Saya jadi macam sekarang sebab apa tahu? Sebab ada satu peristiwa tu, saya yakinlah orang yang bercakap tu tak sengaja. Saya yakin. Dia tak sengaja dan dia ingat saya ni. Yelah, saya kan jenis happy go lucky. Saya kan jenis macam tak terasa. Tapi sebenarnya siapa kenal saya lahir bulan Jun. Saya darah O. Orang yang lahir bulan Jun, orang yang darah O, dia cepat terasa. Sebenarnya lah. Siapa macam saya? Dia sangat cepat terasa. Tapi dia tidak menunjukkan. Sebab dia tak nak panjang-panjang. Saya pilih untuk tak tunjukkan yang saya terasa. Dan sebab saya tak nak panjang-panjang. Tapi masa saya seorang, nangis sikit lah. Sikit je. My husband pun tak tahu. So, penting tau. Actually, dari kata-kata tu, saya rasa macam, betul lah kata kawan-kawan saya. Kalau kita nak capai sesuatu, penting ada pembakaran secara terbuka. Penting orang bakar line orang kata. Penting ada orang yang, penting. That's why Allah hantar. Sebab itu Allah izinkan orang-orang keliling kita ni,
Allah izinkan tau. Orang tu memanglah dia mungkin sedia jahat lah. Mungkin kita tak tahu. Mungkin hati dia sedia busuk. That's why kata-kata dia pun busuk macam tu. Tapi siapa yang izinkan benda tu berlaku? Siapa yang izinkan kita mendengar? Siapa yang izinkan orang tu cakap, gunakan kata-kata yang tak best dengan kita? Allah Ta'ala. So Allah yang kita tahu, apa saja yang berlaku, semuanya untuk kebaikan. Semuanya adalah yang terbaik. Allah tahu sebab Allah jadikan saya. Allah tahu agaknya Izzah ni aku tahu. Dia dapat kata-kata ni, dia akan semangat. Dia akan, saya menangis kejap je. Saya ingat sekejap. Saya just cakap, Izzah. Cukup Izzah. Cukup bagi orang kata engkau. Engkau yang pilih. Sama ada ingin dikata atau orang respect. So masa tu saya putuskan, Izzah cukup, enough is enough. Kau ada maruah, kau ada semuanya, betul. Dan kau juga tak layak untuk dikata orang. So korang, suami saya juga dia pernah cerita dulu kenapa dia bangkit sampai sekarang, dia berjaya. Sebab masa dulu dia kecil-kecil, dia dan keluarga dikata saudara mara. Mungkin pada waktu itu ada satu titik point dalam hidup dia, dia cakap, Najib, enough is enough. Sebab itu apa yang suami saya buat adalah untuk protect family. Bukan saja protect family dia, bahkan protect family saya juga sebab dia dah berkahwin dengan saya. So kami sama-sama buat keputusan protect our family. Kalau bukan kami, siapa lagi? Kan? Alhamdulillah, sejak hari tu, saya memang fokus kepada pemakanan saya, pemakanan sihat. Dan Alhamdulillah banyak kebaikan yang saya dapat. Plus korang, ya Allah bestnya. Betul lah, Allah nak cakap, kita tentukan nasib diri kita sendiri. Banyak kebaikan tau. Siapa yang rasa macam down. Sebab saya sebenarnya down tau. Down kat mana? Saya punya berat badan yo-yo. Berjaya turun banyak, naik pun double. Berjaya turun lagi, naik lagi double. Contoh berjaya turun 3 kilo, naik 6 kilo. Yo-yo. Stres tau korang. Stres tu Allah je yang tahu kita stres macam mana. So, saya mungkin ada di kalangan yang dengar saya sekarang ni ataupun nanti. Kalau korang dah tekan button share tu ada yang mendengar melalui korang. Diorang pun mungkin ada masalah macam saya dulu. 2 minggu lepas. Stres sangat-sangat. Tapi rasa macam bila kita stres, bila kita nak putus asa ni, kita macam tak nak buat apa-apa tau. Sebenarnya keadaan tu sangat bahaya. That's why waktu saya sebenarnya Allah dah susun. Waktu saya dah hampir putus asa tu, saya cakap malah lah nak jaga makan. Makan je lah apa-apa. Yang penting happy. Kan? Saya pada cakap macam tu kat diri saya. Kalau kita stres pun susah nak kurus. Memang tajuk dia kurus. Tapi ambil pelajaran besar yang saya nak share ni. Waktu itu Allah hantar orang yang tidak menjaga kata-kata ni. Dan waktu itulah saya tersedar, saya kata, Izzah, enough is enough. You have dignity. Setiap orang ada maruah masing-masing. So jangan sampai orang perkotak-katikkan kita disebabkan yang paling tak best tu disebabkan oleh kelemahan kita sendiri. Kita yang biarkan orang kotak-katikkan kita. Kita yang biarkan orang jatuhkan maruah kita. Kita yang biarkan orang jatuhkan air muka kita. Dengan cara kita yang memang buat orang mengata kita. Dengan cara kita yang tak jaga makan. Dengan cara kita yang kalau korang pelik, kenapa aku dah usaha tak kaya-kaya, kenapa aku dah kaya, aku jatuh balik, aku tak cukup duit balik. Pergi belajar, pergi cari, pergi buat kajian. Pergi renung, pergi muhasabah diri, cakap dengan diri sendiri, you can do it. I can do it. Saya manusia, saya khalifah yang Allah cipta. Allah yang cipta saya, bukan manusia yang cipta saya. Yang buat kita semua, korang, Allah Ta'ala. So, siapa orang, siapa engkau nak mengata aku hamba Allah. Bahkan siapa kita nak mengata orang, sama je. So, enough is enough. Patut tajuk hari ni, enough is enough. So, setiap orang tentukan nasib diri dia sendiri dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bila saya dah berjaya lalui fasa-fasa awal. Ini fasa-fasa awal. Sebab masih panjang perjalanan saya untuk belajar fokus. Saya masih cakap dengan diri saya belajar fokus. Bukan saya dah berjaya fokus. Izzah ini dalam proses pembelajaran. So, still lagi ajar diri fokus. Saya punya kulit tak gatal. Saya punya baju semua saya dah muat, you all. Banyak yang baju saya dah muat.
Semua baju saya dah muat dan ada yang saya tak nak nampak lemak-lemak sikit tu, saya buat sit up. So buatlah sit up. Even yang simple pun tak apa, just baring macam ni. Bila kita dekat atas lantai, kita baring yang berapa darjah tu? 45 darjah. Baring bukan, ni 90 darjah kan? Ini 90 darjah, baring yang 45 darjah. Baring dalam beberapa saat. Then bangun, buat lagi. Buat sit up tu. Tu sit up yang paling minimal. Saya kena pilihan minimum dulu sebab saya tak pernah buat kan. Dan saya plus ada scar yang teruk dekat operation. 4 kali operation. So saya kena jaga saya punya perut. So saya buat sit up tu berkesan. So kita tinggal nak buang lemak-lemak yang kalau kita pakai baju tu kan ada nampak sikit-sikit tu kan. Saya nak buang yang tu. Alhamdulillah saya punya mood pun makin happy. Kalau saya stres pun, bila saya tengok balik, saya dah berjaya. Yes, Izzah, you can do it. Saya berjaya balik. Thank you, Nabzias. Thank you semua yang congrats to me. Penting untuk saya dapatkan semangat daripada korang. Sebab korang ingat senang ke nak maintain? Tak, saya ada baca satu komen, puan nak kurus tu senang. Nak maintain tu susah. That's why saya fikir-fikir, patutlah kakak ipar saya, Coach Maria, Coach Yaya orang panggil dia. Still lagi sampai sekarang panjat gunung. Dan panjat gunung tu bukanlah satu paksaan untuk dia, satu perkara yang mengembirakan dia. Dia siap buat geng lagi. Saya tak sabar nak join walaupun dia duduk kat Negeri Sembilan sana. So saya fikir, that's why, betul orang kata. Saya setuju. Kalau ada yang cakap nak kaya tu senang. Nak maintain kaya tu susah. Nak naik, nak capai 1 juta pertama senang. Nak maintain 1 juta ke atas, susah. That's why kita sangat perlukan ilmu. Jangan abaikan ilmu. Mana ada peluang nak belajar, belajarlah. Bila belajar, saya nak ingatkan tak kiralah belajar ke kerja ke, atau kita sendiri bertanya orang, atau kita sendiri nak ilmu tu, apa-apa ilmu lah. Tolong kosongkan gelas. Ni nasihat saya. Tolong kosongkan gelas. Bila kita kosongkan gelas, kita boleh menadah banyak ilmu yang dapat. Ni saya tak kiralah korang nak ilmu apa. Apatah lagi kalau korang nak ilmu akhirat. Nak ilmu akhirat, lagilah kena humble. Bukan ilmu dunia je, ilmu akhirat, ilmu dunia. Ada yang cakap saya ilmu dunia saja ke? Itu orang yang dangkal. Jangan jadi lelaki, perempuan yang dangkal, yang pendek akal. Kita hidup di dunia. Apa yang kita kena buat amalan tu dekat dunia. Untuk kita pergi ke akhirat. Dunia adalah jambatan akhirat. Kalau kita abaikan dunia, Allah tengok, Allah akan uji, semua orang diuji. Korang rasa bagus ke? Korang rasa korang dah cukup ilmu ke? Korang rasa korang dah fikir akhirat sahaja ke? Korang rasa korang ni orang yang sangat alim ke? Semua orang diuji. Kerana Allah sangat tidak suka orang-orang yang sombong. Allah meletakkan orang yang sombong, yang ada sezarah sombong dalam hati dia, yang rasa diri dia dah bagus dengan akhirat dia, Allah meletakkan orang sebegini ke dalam api neraka. Cari dalam Quran banyak. So, tak kira kita nak belajar ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, yang penting kena kosongkan gelas. Kosongkan gelas tu maksudnya humble. Be humble, tuan-puan. Mana-mana kita berada, di level kayangan ke, di level bawahan ke, belajar rendah diri. Belajar hormat pandangan orang. Jangan suka berbalah. Jangan suka menunjuk pandai. Kalau korang tak nak dengar pendapat orang ni, pergilah jauh. Tak payah nak petikai dia. Masih ada jutaan, bilion manusia yang korang boleh duduk dengan diorang, dengar. Tak suka yang ni, pergi tempat lain. Tak perlu kita nak berkata-kata yang menyakitkan hati orang. Sungguh sombong orang yang begitu. Sungguh sombong orang yang mempertikaikan orang lain. Sungguh sombong. Even saya dengar tadi pasal majikan. Sebagai majikan, saya pun dengan Tuan Najib mengajar diri kami, mendidik tu jangan dengan sombong. Bila kita ada rasa sombong, kita istighfar banyak-banyak. Sebab yang kita nak didik tu orang-orang yang kita sayang, tim kita. Tak kiralah siapa mereka, asal mereka Allah dah hantar bekerja dengan kita, Allah percaya yang kita ni sebagai majikan boleh didik mereka. Itu sebab saya kata, ada beberapa tim, bekas tim Momentum yang saya sendiri suruh mereka fikir.
Adakah korang memang nak duduk di sini, nak kosongkan gelas, nak be humble untuk belajar dengan kami, bekerja dengan kami, atau korang masih nak pertahankan mentaliti dalam diri setiap kita ni ada mentaliti bos. Orang panggil bossy, berperangai seperti bos. Bossy Bossy ni bukan kepada bos sahaja. Bossy ni ada pada dalam diri semua orang. Semua orang nak jadi bos. Siapa tak nak jadi bos? Korang, siapa yang tak nak jadi bos? Tetapi kena ingat, bos ke, pekerja ke, semua Allah yang tentukan. Dan bila Allah dah tentukan kita duduk di mana, buatlah yang terbaik. Mana tahu kalau korang pekerja yang terbaik, korang pekerja yang very humble, korang pekerja yang bersungguh-sungguh, yang bertanggungjawab, korang akan dinaikkan oleh Allah sebagai bos. Waktu itu, korang jadi bos. Jadilah bos yang terbaik. Jadilah bos yang selalu mengingati tentang akhirat. Jadilah bos yang selalu mengingati tentang Allah. Jadilah bos yang selalu ingatkan tentang jangan sombong, merendah diri, menghormati orang. Hormati bos, hormati rakan sekerja. Hormati tugas yang diberikan, buat bersungguh-sungguh. Kerana yang melihat kita, yang menilai kita, bukan manusia lain. Sebab itu saya tak kisah dan saya tak heran apa orang nak cakap. Yang penting saya tahu Allah kenal siapa saya. Allah tahu siapa saya. Tetapi sometimes kita juga perlukan manusia. Tolonglah tuan-puan, kita perlukan manusia lain untuk hidup. Kalau kita rasa kita boleh hidup seorang-seorang, pergi buat bina rumah dalam gua. Pergi bina rumah dalam hutan, yang dalam hutan pun orang asli ramai. Kita perlukan manusia lain. Kalau kita perlukan manusia lain, kita kena be humble dengan manusia lain. Kita kena jaga kata-kata dengan manusia lain. Kalau kita fikir diri kita sahaja, buat apa nak jaga hati orang? Hati akulah aku kena jaga dulu. Yes, boleh juga. Jangan teringin orang lain sayangkan kita. Jangan teringin. Sebab tak akan ada orang yang sayangkan orang yang sombong. Kalau ada pun terpaksa sebab dia ada pertalian darah. Kalau ada pun mungkin itu adalah ibu bapa kita. Adik-beradik kita, itu pun belum tentu. Adik-beradik zaman sekarang pun belum tentu, tuan-puan. Saya banyak mendengar kes orang-orang yang buat bisnes, yang jahanamkan bisnes dia, yang bawa lari 1 juta, 2 juta, adik-beradik sendiri. Alhamdulillah, kami berdua dikurniakan adik-beradik yang sangat support. Yang mereka, saya kira, saya menilai seorang demi seorang, mereka bukanlah mata duitan, materialistik. Saya sangat bersyukur. Bahkan mereka orang yang sangat memahami ini adalah rezeki abang dengan kakak aku. Kalau aku nak rezeki, aku kena berusaha betul-betul. Sebab yang beri rezeki kepada aku bukan abang dan kakak aku. Walaupun ada adik-adik kami yang kerja dengan kami. Kami adalah majikan yang memberi gaji setiap bulan. Tetapi kami selalu ingatkan, kami perantara. Yang beri gaji, yang izinkan gaji itu masuk dalam akaun korang, yang dapat gaji sekian-sekian banyak Allah Ta'ala. Jadi bekerja tu bukan kerana kami, kerana Allah. Sebab nanti Allah yang akan bagi kita tambah, gerakkan hati kita, tambahlah gaji, naiklah gaji, bagilah bonus berapa bulan bonus. Tahun ni sahaja tim kami ada yang menerima gaji sebanyak 4 bulan bonus. 4 bulan gaji, bonus. Diorang terkejut bila masuk, bila tengok dengan gaji, campur bonus lagi 4 bulan. 5 kali. Terkejut tak? Terkejut. Tapi saya anggap itu rezeki dari Allah. Dan bila Allah turunkan rezeki itu, Allah nak tengok. Sebagai majikan, kita kongsi tak kepada tim? Kita kongsi tak kepada keluarga kita? Kita kongsi tak kepada orang susah kat luar sana? Dan ada yang kita boleh bercerita. Ada yang kita tak perlu bercerita. Kerana yang tentukan kita ni baik atau buruk hanyalah Allah. Yang menerima kita di akhir kematian kita esok, husnul khatimah adalah Allah. Dan minta jauh daripada su'ul khatimah. Dan saya dah cakap banyak. So tuan-puan, kita yang tentukan nasib kita, kita nak macam mana. Jangan sekali-kali salahkan orang lain. Jangan sekali-kali kita rasa, aku gemuk, saya lah dulu tu. Aku gemuk sebab beranak, aku gemuk sebab laki aku suruh aku beranak. Ya sayang. Ni boleh, nanti Umi bagi penyam sekejap lagi nak Okey. Betul, adalah. Kalau kita nak biarkan orang lain mempengaruhi hidup kita, boleh. Apa pun pokoknya kembali kepada kita, betul tak? Kita yang kena fikir, kita yang buat pilihan. Yang buat pilihan hidup tu kita. Kenapa kita nak salahkan orang lain? Dia lah suruh aku pilih. Dan kalau kita nak pilih, dia suruh ke tak suruh ke, kita tetap pilih tu. Kalau kita tak nak buat benda tu, kalau orang suruh ke, orang paksa ke apa, kalau kita cakap, aku tak nak.
Ini pilihan hidup aku. Aku ada kebijaksanaan aku ada kitab aku ada sunnah Nabi, aku ada hadis, aku ada sahabat-sahabat yang baik, aku ada para ulama, aku ada guru-guru. So aku tak nak buat benda ni. Aku ada Allah. Allah tak suka aku buat benda ni. Pilihan kita tuan-puan. Macam pilihan kita esok nak jawab apa depan Allah. Okey tuan-puan, jaga diri masing-masing. Oh, ada cakap apa tu? Ada cakap apa? Cik dia nak kena tinggal. Cik dia. Okey tuan-puan, jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul manis, Allah yang mengatur segala-galanya. Tapi melihat pilihan kita, atas pilihan kita. Ingat Allah bagi akal, Allah bagi hati. Allah bagi kitab untuk kita memilih. Allah melihat, menilai apa yang kita pilih. Dan Allah beri apa yang kita putuskan. Apa yang kita pilih tu Allah yang putuskan. So pilihlah yang baik-baik, minta pada Allah supaya Allah menuntun kita pilih yang baik-baik. Buat pilihan terbaik sekarang dan sampai bila-bila. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum.